Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya mendapat soalan di WhatsApp yang mana ada orang muda yang bertanyakan, Ustaz, kami ni nak membantu di atas jalan Allah. Cuma masalah utama kami adalah kami tak mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Kami tak ada kemampuan untuk berceramah, bercakap di khalayak ramai tentang soal agama. Cuma apa yang kami ada adalah kami mempunyai satu semangat juang yang mana kami boleh bantu untuk melancarkan proses dakwah di atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang perlu kami buat? Apa yang patut kami buat? Masya Allah, soalan yang sangat bagus. Saya doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran yang banyak kepada orang yang bertanya di atas niat dia yang baik, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan dia untuk membantu di atas jalan Allah ni. Baik, berkenaan dengan soalan tersebut, saya teringat di dalam surah As-Saff yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Apa maksud ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, jadilah pembantu Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini bila mana kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita jumpa dengan mana-mana ayat yang dimulakan dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini adalah ayat seruan. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru orang yang beriman. Maka kita kena ambil faham, kita kena ambil perhatian bahawa ayat selepas itu merupakan ayat yang sangat penting di dalam kehidupan seorang mukmin. Apa ayat ni kata? Allah kata apa? Kunu ansarallah. Jadilah kamu pembantu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini apa yang kita boleh faham adalah Allah Subhanahu Wa Taala bukan perlukan bantuan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pilihan. Sama ada yang pertama, kita nak hidup di dunia ini sebagai orang biasa, ataupun pilihan yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah sama ada kita nak jadi orang yang mampu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ayat ini bermaksud kamu kena jadi orang yang berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita tengok di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang berpaling daripada agamanya, Allah Taala akan ganti orang lain yang Allah lebih cintakan orang itu, dan mereka juga cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini kita boleh ambil faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memerlukan kita, tetapi sebaliknya kita yang perlukan kepada Allah. Allah kata, kalau kamu ingin kebaikan di dunia ini, maka hendaklah kamu menjadi pembantu bagi agama Allah. Walau di mana pun kamu berada, apa jua kemampuan kamu, jadilah pembantu kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini bila kita sebut tentang pembantu agama Allah ni, bagaimana kita nak bantu? Adakah dengan berceramah? Adakah dengan bercerita tentang agama? Kalau kita mempunyai kemampuan untuk bercakap, maka silakan kita bercakap. Kita gunakan lisan kita ini untuk menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada juga yang tidak mempunyai kemampuan tersebut. Maka apa yang dia mampu? Contohnya dia mampu untuk buat video. Maka dia buat video, dia kumpulkan video para asatizah, maka dia sebarkan. Sekarang kan zaman YouTube. Jadi dia edit sikit video, dia kumpulkan video ustaz ini dan sebagainya, dia kumpulkan dan dia sebarkan dalam YouTube. Maka video itu dapat memberi manfaat kepada orang ramai. Jadi itu yang kita nak sebenarnya. Ataupun kalau dia tak mampu untuk buat itu, maka dia mampu untuk create satu event. Contoh, dia mampu untuk buat satu program, dia kumpulkan para asatizah di dalam program tersebut, maka itu juga dia membantu mewujudkan satu program untuk agama. Itu juga termasuk di dalam kategori pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya apa yang penting adalah walau di mana pun kita berada, walau apa jua kemampuan kita, tak kisah apa yang kita mampu, itu yang kita sumbangkan di atas jalan agama, itu dah digolong sebagai golongan pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin. Kalau kita tengok dalam ayat ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan di antara pembantu agama Allah ini dengan Nabi Isa alaihi salam? Ayat Al-Quran apabila diucapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada hikmah pada setiapnya. Kalau kita tengok di dalam kisah ini, Nabi Isa alaihi salam menyeru kepada golongan Hawariyun, siapa yang nak bantu aku kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Golongan Hawariyun ini menyambut panggilan tadi, kami nak bantu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ambil faham di sini, mereka membantu Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan mereka tahu Nabi Isa ni tidak mempunyai kerajaan, Nabi Isa tidak mempunyai apa-apa kekuasaan. Maka mereka membantu dalam keadaan mereka tidak mengharapkan apa-apa ganjaran yang bersifat duniawi. Di sini apa yang kita boleh ambil pengajaran adalah bila mana kita nak sebarkan agama Allah, walau siapa pun kita, kita ni doktor ke, kita ni cikgu ke, kita ni engineer ke, walaupun bukan ustaz, maka kita bantu di atas jalan agama Allah ini bukan kerana harta, bukan kerana ganjaran-ganjaran yang bersifat duniawi, tapi kita membantu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya saran kepada anda yang lihat video ini, walau apa jua kemampuan kita, bantulah agama Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kadar kemampuan kita. Wallahu a'lam.